Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang tugasan subjek dirasat Islamiah, yang mana kami telah memilih tema kemasyarakatan Islam. Jadi tajuk yang telah kami pilih pula ialah peranan masyarakat dalam menghadapi pandemik. Jadi sebelum saya mulakan pembentangan, saya kenalkan dulu diri. Nama Muhammad Khairul Ikhwan bin Sayuti, nombor matrik 19 BE 02055. Jadi yang pertama sekali kita lihat kepada pengenalan, iaitu definisi masyarakat. Masyarakat dari segi bahasa menurut Kamus Dewan ialah kumpulan manusia yang hidup di sesuatu tempat dengan aturan dan cara tertentu. Manakala dari sudut istilah pula, masyarakat merupakan jaringan perhubungan antara pelbagai individu yang merujuk kepada pergaulan hidup dan keseluruhan hubungan sosial. Masyarakat juga menggambarkan rakyat sesebuah negara. Menurut Ralph Linton, iaitu seorang pakar sosiologi yang berasal dari Amerika, beliau telah mengatakan bahawa masyarakat adalah kelompok manusia yang hidup di sesuatu tempat, dan mereka telah bekerjasama dengan masa yang cukup lama sehingga mana mereka telah menganggap diri mereka sebagai satu kesatuan sosial, dan mereka telah menggariskan beberapa batas yang jelas. Dalam masyarakat majmuk pula terdiri beberapa bangsa, suku bangsa, kumpulan etnik dan sebagainya. Melalui hubungan bersemuka, iaitu hubungan dua hala, terbinalah pola hubungan sosial hasil daripada pergaulan tersebut, seperti aktiviti gotong royong, berkumpul menyambut pembesar yang datang berkunjung, menziarahi jiran yang sakit ataupun yang telah meninggal dunia. Dan seterusnya kita lihat pula masyarakat dalam konteks Islam. Yang pertama sekali, masyarakat dalam konteks Islam ialah gabungan manusia yang diwujudkan atas ikatan syariah Rabbani, yang mana ikatan ini bermatlamatkan kehidupan yang sejahtera serta aman damai. Dan seterusnya, masyarakat Islam yang pertama ialah masyarakat yang didirikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat di Madinah, yang mana umat Islam yang berada di bawah kepimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melaksanakan tugas yang berlandaskan nilai-nilai Islam dengan baik, sehingga mana mereka berjaya membentuk sebuah masyarakat yang ideal dan sekaligus menjadi contoh bagi masyarakat Islam selepasnya. Yang ketiga, masyarakat Islam juga terdiri daripada pelbagai kelompok manusia seperti lelaki, perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa dan berbeza puak. Namun, perbezaan ini tidak menyekat masyarakat Islam daripada mengenali atau berinteraksi antara satu sama lain. Dan yang terakhir sekali ialah negara Islam yang pertama disusun oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah terdiri daripada masyarakat majmuk, yang mana komponen utama dalam pembentukan masyarakat Islam terdiri daripada orang Islam dan orang bukan Islam. Kewujudan masyarakat majmuk yang mempunyai ciri-ciri yang pelbagai bukanlah sesuatu yang asing bagi Islam. Malah Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan kepelbagaian manusia yang wujud di muka bumi ini, sebagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Sadaqallahul azim. Surah Al-Hujurat ayat ke-13. Maksudnya, wahai manusia, sesungguhnya kami jadikan kamu daripada lelaki dan perempuan, dan kami jadikan kamu berbeza-beza bangsa dan berbeza puak, supaya kamu saling mengenali. Sesungguhnya yang paling mulia antara kamu ialah yang paling bertakwa. Jadi ayat ini jelas menggambarkan pengiktirafan Al-Quran terhadap kewujudan masyarakat majmuk. Ini boleh menambahkan kepelbagaian dan corak hidup manusia supaya lebih menarik dan indah. Dan akhir sekali, kepelbagaian tidak seharusnya menjadi asas kepada perbezaan layanan keadilan dan taraf kedudukan. Menurut Islam, semua manusia walau apa jua bangsa, warna kulit dan sebagainya adalah sama. Satu perkara yang membezakan kedudukan mereka di sisi Allah ialah tahap ketakwaan. Jadi saya rasa itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada rakan pembentang yang seterusnya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amar Rosyad bin Harun, pemegang nombor matrik 19BE 02070. Sekarang saya akan
membincangkan dan juga menerangkan berkaitan isu semasa yang berkait dengan kemasyarakatan Islam ketika pandemik. Baik. Seperti yang kita telah pun tahu, seperti telah pun kita maklum, pandemik COVID-19 ataupun pandemik coronavirus merupakan satu wabak berbahaya yang sedang menular, bukan sahaja di Malaysia, bahkan di seluruh dunia. Wabak ini pada mulanya dikesan pada pertengahan bulan Disember tahun 2019 di Bandaraya Wuhan, China, dan telah diiktiraf sebagai pandemik oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO pada 11 Mac 2020 yang lalu. Penyakit ini mula menjadi serius ekoran gelombang keduanya yang turut mencatatkan 2 kematian pada 17 Mac 2020 yang lalu. Oleh hal demikian, kerajaan Malaysia telah pun melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP di seluruh negara. Jadi sebagai pandemik COVID-19 ini telah membawa impak yang sangat buruk kepada Malaysia dari segenap aspek. Bukan sahaja dari segi ekonomi, malah dari segi sosial. Ramai rakyat Malaysia yang terkesan akibat perniagaan mereka terpaksa gulung tikar kerana tidak boleh bekerja. Jadi, disebabkan hal inilah membuatkan Timbalan Ketua Angkatan Amanah Negeri Kelantan iaitu Nik Faizah Nik Osman atau dikenali sebagai JAH mencadangkan inisiatif Bendera Putih. Iaitu kempen Bendera Putih ini bermatlamat untuk membantu individu-individu yang terkesan akibat COVID-19. Namun, malu untuk menyatakannya secara terbuka. Ini juga bertujuan untuk memberi isyarat kepada pihak-pihak tertentu mahupun penduduk sekitar supaya membantu agar mereka yang terkesan ini untuk berkongsi masalah dengan orang ramai bagi mengelakkan tekanan pada diri mereka dan juga keluarga mereka. Jadi, meminta bantuan ketika pandemik ini bukanlah satu kesalahan dan ia juga tidak dilarang oleh Islam. Bahkan ianya digalakkan untuk mereka yang mampu dari segi harta untuk mencari orang-orang yang susah dan fakir miskin. Kebanyakan daripada kita semua beranggapan ramai yang mampu bertahan ketika dalam kesusahan. Akan tetapi sebaliknya, mereka yang dalam kesusahan ini memilih untuk memendam keresahan dan berdiam diri. Hal ini sangat bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 273. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ard yahsabuhum jahilul aghniya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa al-hifa wa ma tunfiqu fil khair fa innallaha bihi alim. Yang bermaksud pemberian sedekah itu ialah bagi orang-orang fakir miskin yang telah menentukan dirinya dengan menjalankan khidmat atau berjuang pada jalan Allah, iaitu membela Islam, yang tidak berupaya mengembara di muka bumi untuk berniaga dan sebagainya. Mereka itu disangka orang kaya oleh orang yang tidak mengetahui halnya. Kerana mereka telah menahan diri daripada meminta-minta. Engkau kenal mereka dengan melihat sifat-sifat dan keadaan masing-masing. Mereka tidak meminta kepada orang ramai dengan mendesak-desak. Dan ketahuilah, apa jua yang kamu belanjakan dari hartanya halal, maka sesungguhnya Allah sentiasa mengetahuinya. Jadi Islam menggalakkan umatnya untuk mengambil berat terhadap masyarakat sekeliling, terutamanya jiran tetangga. Ini kerana asas keimanan seseorang itu adalah sifat tolong-menolong sesama jiran yang dalam kesusahan. Sabda Nabi Muhammad SAW, laisal mu'minul ladzi yashba' wa jaruhu al-ja'i'un ila jambi. Yang bermaksud tidaklah seseorang itu dianggap orang yang beriman yang mana dia dalam keadaan kekenyangan dan dalam masa yang sama jiran sebelahnya kelaparan. Jikalau pandemik menular di dalam negara, adab hidup berjiran perlu diteruskan, perlu diamalkan walaupun berkurung di rumah. Islam begitu menitik berat hubungan baik sesama manusia. Ia termasuklah dengan jiran tetangga tanpa mengira agama, bangsa dan latar belakang mereka. Oleh itu, dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini, kita seharusnya mengambil berat akan keadaan jiran kita. Antara adab-adab berjiran yang perlu diamalkan ketika wabak ini menular, antaranya ialah, yang pertama sekali ialah kita saling bertegur sapa, bertanya khabar dan tolong-menolong dengan mengamalkan penjarakan sosial. Yang kedua, pelihara hak-hak berjiran seperti berlapang dada,
dan bertolak ansur dengan mereka. Dan yang terakhir ialah kita sentiasa mengambil berat seperti dan bersimpati terhadap segala permasalahan yang sedang mereka hadapi. Sama ada yang berkaitan dengan masalah keagamaan, masalah kekeluargaan, ataupun masalah rumah tangga, masalah kejiwaan, masalah kesihatan, masalah pelajaran, masalah kewangan, masalah makan minum dan sebagainya. Oleh itu, kita sebagai umat Islam seharusnya mengambil cakna dengan hak-hak jiran kita supaya kita akan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Jadi itu saja daripada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amir Zakwan bin Muhammad Azali, nombor matrik 19BE02057. Baik, pada hari ini saya akan menerangkan tentang kesan mengabaikan adab bermasyarakat dalam keadaan wabak pandemik ini. Baik, yang pertama sekali, tiada kerjasama antara masyarakat. Seperti yang kita tahu, Malaysia ni sebuah negara yang dihuni oleh pelbagai bangsa, kaum, suku serta agama. Jadi, apabila seseorang itu tidak mengamalkan adab bermasyarakat ini, dia lebih cenderung untuk bersifat diskriminasi, rasis, stereotip dan sebagainya. Dia akan lebih cenderung untuk membantu, kalau Melayu, Melayulah. Melayu tolong Melayu. Buat apa nak tolong yang lain? Jadi, orang kata bukan bangsa Melayu saja yang mengalami masalah di kala pandemik ini. Bangsa-bangsa lain juga. Mereka tidak mengharapkan kita bagi banyak. Sedikit pun sudah cukup untuk bantu mereka untuk terus hidup dalam keadaan yang sukar ini. Jadi yang kedua, berlakunya peningkatan kadar jenayah. Seperti yang kita dapat lihat, apabila berlakunya kemerosotan dari segi ekonomi, banyak orang yang kehilangan kerjanya. Jadi kita dapat baca, ada yang pecah rumah, ada yang mencuri, ada juga yang mengalami tekanan sehingga kan membunuh keluarga, membunuh diri sendiri. Jadi kita sebagai masyarakat yang bertanggungjawab kenalah cakna dengan jiran-jiran kita, kawan-kawan kita, ataupun kalau bukan kawan sekalipun, at least dalam range 40 buah rumah tu tanyalah, okey ke, cukup ke barang makanan. Mereka tak perlu banyak, cukuplah sikit. Orang kata dapat telur 10 biji pun okey dah untuk bantu diorang untuk hidup. Diorang tak perlukan kesenangan, diorang perlukan sesuatu untuk survive je sekarang. Baik, yang ketiga, negara akan menjadi terombang-ambing lah apabila tiadanya sefahaman antara masyarakat dalam keadaan wabak ni lagi kan. Jadi orang kata kita tak ada kesefahaman, dengan orang susah lagi, kadar jenayah meningkat. Jadi orang dah jadi macam dah tak hilang kepercayaan dengan jiran sendiri pun kadang-kadang takut orang jiran pecah rumah dan sebagainya. Bila dah macam tu akan berlakulah pertelingkahan, pergaduhan dan sebagainya. Harta benda awam akan rosak, wabak ni tak dapat dibendung. Jadi kerajaan akan lebih kepada bertumpu nak settlekan masalah ni je. Jadi banyaklah yang tak dapatlah nak membangunkan negara dalam masa tu. Macam contohnya ada sekatan untuk kita membangunkan negara kita disebabkan benda ni, tak adanya sefahaman antara masyarakat. Malaysia ni dia bina atas orang kata bukan bangsa Melayu saja, tapi semua bangsa-bangsa yang terlibat seperti China, India dan sebagainya. Apabila mereka bersatu padu, negara ini akan menjadi maju. Tapi apabila mereka asyik bergaduh, bertengkar dan sebagainya, saling tak mempercayai, jadi negara ini akan terombang-ambing. Bab kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Baik, tadi kita telah dengar mengenai pengenalan mengenai masyarakat yang telah dibentangkan oleh rakan sekumpulan saya tadi. Begitu juga kita telah dengar isu semasa yang telah berlaku ketika pandemik COVID-19 ini. Dan juga kita telah mendengar kesan-kesan yang berlaku ketika pandemik ini berada bukan setakat di Malaysia, bahkan pandemik ini berleluasa di seluruh dunia. Baik, seterusnya giliran saya akan membuat sedikit kesimpulan mengenai masyarakat dalam menghadapi pandemik. Sebelum itu saya memperkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Muhammad Baihaqi bin Azhari. Saya pemegang kad matrik 19BE02074. Baiklah, seperti mana yang kita tahu, setiap pandemik ini akan menjejaskan sesuatu perkara. Contohnya telah berlaku di negara kita, bukan setakat di negara kita, bahkan berlaku di mana-mana negara sekalipun. Pandemik ini telah menjatuhkan ekonomi negara. Pandemik ini telah menjatuhkan keuangan negara disebabkan banyaknya sektor-sektor ekonomi perlu ditutup. Kan tetapi
masyarakat juga berperanan, bukan setakat kerajaan yang berperanan dalam menangani penularan pandemik COVID-19, akan tetapi masyarakat juga perlu prihatin terhadap apa yang sedang berlaku di negara kita ini, khususnya di Malaysia lah, yang mana kita tahu Malaysia antara paling tinggi kes positif COVID-19. Baik, yang pertama, masyarakat perlulah sabar dalam menghadapi ujian. Kalau kita tengok, ada keluarga yang susah, ada keluarga yang tak mampu untuk membeli keperluan harian, maka kita bantu dia. Maka kita beri pertolongan kepada mereka. Di mana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Maka bertolong-tolonglah kamu, bekerjasamalah di antara kamu di atas perkara kebaikan. Oleh sebab itulah kita perlu bersabar, kita perlu sentiasa tolong menolong antara satu sama lain, kerana ia mampu memberi satu solusi yang berkesan di masa yang akan datang, khususnya di waktu pandemik ini. Baik, seterusnya kita mestilah tahan daripada mencaci dan juga elakkan daripada memberontak dari sudut apa? Memberontak apa yang telah disarankan oleh kerajaan. Seperti mana kerajaan telah menyediakan garis panduan SOP yang perlu kita patuh setiap kali kalau kita keluar rumah. Kerajaan juga telah memberi perkhidmatan vaksinasi secara percuma kepada seluruh rakyat Malaysia. Itu merupakan satu nikmat sebenarnya yang telah diberikan kepada kita. Kita perlulah berfikir secara rasional. Apa yang diperintahkan oleh kerajaan, itulah arahan Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, ati'ullah, maka taatlah kamu kepada Allah, wa ati'ur rasul, taatlah kamu kepada rasulnya, wa ulil amri minkum, dan pemerintah-pemerintah kamu. Dengan adanya langkah-langkah keselamatan yang telah disediakan oleh Kementerian Kesihatan, yang telah disediakan oleh Majlis Keselamatan Negara, maka kita patuhlah demi menangani penularan pandemik COVID-19 di negara kita ini. Saya rasa itu sahaja daripada kumpulan saya ataupun kumpulan kami. Jika ada apa-apa persoalan, boleh ajukan kepada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.